Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashlisa binti Saidi dan nombor metrik saya ialah 056019. Bagi tugasan Malaysian Foreign Policy kali ini, saya memilih topik 7 iaitu evolusi dasar luar Malaysia pada era pemerintahan Tunku Abdul Rahman. Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua negara. Matlamat dasar luar yang ingin dicapai oleh Malaysia ialah untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara, menggalakkan lagi pembangunan ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Selain itu, matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Anda semua kenal tak siapa Perdana Menteri pertama Malaysia? Tengku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman atau nama penuhnya adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1955 dan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Beliau juga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Terdapat pelbagai kejayaan dan sumbangan Tunku Abdul Rahman kepada Malaysia dalam mencapai kemajuan setaraf negara lain. Video ini akan berfokuskan kepada dasar-dasar luar yang dipraktikkan pada era pemerintahan Tunku Abdul Rahman. Dasar luar Malaysia pada tahap pertama ialah dasar pro-barat dan anti-komunis sehingga 1970-an serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Dasar luar tersebut dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman. Pada era pemerintahan Tunku Abdul Rahman ini dapat dilihat bahawa beliau mengamalkan atau memperkenalkan dasar luar negara yang pro-barat. Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj secara jelas membawa pendirian negara yang baru merdeka condong ke arah blok barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Sikap condong kepada barat semakin jelas apabila Perdana Menteri Tunku menerima kunjungan Presiden Amerika Syarikat iaitu L.B. Johnson sewaktu Perang Amerika-Vietnam. Oleh itu, sejarah hidup dan pendidikan Tunku banyak di Britain menyebabkan pemikiran beliau yang pro-barat. Dasar luar berkenaan dilaksanakan disebabkan oleh ancaman komunis di negara Asia Tenggara dan dalam negara. Oleh itu, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Commonwealth, terutama Britain, Australia dan New Zealand. Bagi menyekat pengaruh komunis, Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu iaitu The Anglo-Malayan Defence Agreement atau singkatannya AMDA pada tahun 1956. Di samping itu, pada era pemerintahan Perdana Menteri pertama ini juga telah berlaku beberapa krisis yang melibatkan negara Malaysia. Malaysia menghadapi krisis dengan negara jiran selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Contohnya, konfrontasi dengan Indonesia, terputusnya hubungan dengan Filipina dan keluarnya Singapura daripada Malaysia. Oleh itu, Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran. Usaha memelihara hubungan dengan negara jiran dibuat melalui perjanjian. Malaysia menandatangani Perjanjian Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara atau singkatannya ASA bersama-sama Thailand dan Filipina, menubuhkan Mafilindo bersama Filipina dan Indonesia serta menubuhkan ASEAN bersama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Dasar luar sesebuah negara juga mengambil kira faktor ekonomi. Pengenalan dan penggubalan dasar luar pro-barat ini juga adalah disebabkan oleh Malaysia terpaksa bergantung kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara ini. Hal ini adalah kerana Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling. Malaysia juga masih memberikan tumpuan kepada biji timah dan getah dalam mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada Britain. Pelabur Britain pula menguasai pelaburan yang besar dalam bidang peladangan dan perindustrian di Malaysia. Secara kesimpulannya, dasar luar negara sepanjang tahun 1957 hingga 1970 semasa di bawah kepimpinan Tunku Abdul Rahman memperlihatkan pendirian pro-barat yang cukup kukuh. Menjelang tahun 1970-an, dasar luar Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan dasar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu iaitu The Anglo-Malayan Defence Agreement atau singkatannya AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur. Perubahan dasar juga berlaku apabila Malaysia berkeinginan menjalinkan hubungan persahabatan dengan semua negara, khususnya dengan negara jiran. Oleh itu, kita dapat lihat pada era pemerintahan Tunku Abdul Rahman ini, dasar luar yang diperkenalkan bersifat kepada barat kerana untuk mengukuhkan negara Malaysia dari semua aspek terutamanya ekonomi. Akhir kata, Tunku Abdul Rahman banyak memberi sumbangan kepada negara Malaysia dan memberi kesan sehingga kini.